Assalamualaikum. Saya Muhammad Faizul. Hari ini saya nak terangkanlah apa yang saya dah semak, saya dah dalami tentang dua topik sebenarnya, iaitu tentang stres, iaitu tekanan ataupun ketegangan jiwa, dan satu lagi topik kemurungan. So kita move to the topik yang pertama untuk stres ya. So kalau stres ni tekanan ataupun ketegangan jiwa. So dia ada dua persoalan, sama ada tekanan tu memang normal, tapi dalam keadaan yang normal tu, tekanan tu adalah yang baik ke ataupun yang buruk. So saya ambil contoh macam yang selalu kita dengar, ibarat macam stress bucket. Maksudnya kalau kat sini dalam satu bekas yang besar, okey, ruang kosong, bila kita tambah lagi air tu ibarat macam tekanan. So, di manakah pengalirannya? So, cara mengatasinya bagaimana? So, apa yang kita boleh faham kat sini? So, kalau dari segi definisi lah, untuk yang tekanan ni, lebih kepada apa yang orang tu rasa. Tekanan is normal, tapi apakah yang menyebabkan benda tu lebih kepada menekankan? Dari segi dia ada dua, positif ataupun negatif. Kalau positif tu yang baik lah, you stress. Kalau negatif ni yang kurang baik, tidak baik lah, di stress. Di mana bila sampai tahap yang ini, so memberikan sampai tekanan yang tidak dapat dikawal ataupun yang terbeban, dia akan jadi burn out. Maknanya dah tak dapat ditangani. So, kat sini kalau dari segi simptom yang kita boleh tengok, rasa tertekan menyebabkan masalah kesihatan seperti kemurungan. So, dia ada kaitan juga keresahan, gementar, keterlaluan, sakit kepala dan sampai meningkatkan kadar degupan jantung. So, dia akan jadi sampai terlalu mungkin takut ataupun tak dapat nak selesaikan masalah tersebut. So, dari segi punca kita boleh lihat kat sini dia ada dua, iaitu luaran, external stressor, dan juga dalaman, internal stressor. Kalau dari segi luaran, persekitaran fizikal. Biasalah macam sekarang ni, semua orang akan tertekan sebab sekarang pandemik COVID-19. Okey? Semua orang ada masalah, tak boleh pergi kerja, pergerakan kena ikut peraturan SOP semuanya. Dan persekitaran psikososial ni, kalau kita boleh rujuk dekat sini, dia more kepada orang kata dengan di tempat kerja contohnya. So kes apa nama ni, gangguan seksual di tempat kerja ke ataupun di sekolah, mungkin ada masalah kes buli antara para pelajar, dan dekat rumah, keganasan rumah tangga, kekasaran sebabkan tak kerja, duduk rumah, dan menyebabkan tekanan tu makin bertambah dan berterusan. Seterusnya faktor organisasi, maknanya kat sini bebanan kerja yang banyak di mana tak dapat nak dikawal selia dengan baik, dan kita boleh lihat bagaimana organisasi menentukan pekerja itu buat kerja apa dan berapa yang sepatutnya dia dapat, tapi sebenarnya dia tak dapat apa yang sepatutnya dia dapat. Dan seterusnya peristiwa yang pernah berlaku, mungkin trauma disebabkan peristiwa-peristiwa silam, kemalangan, dan mungkin menyebabkan kematian dan sebagainya, menyebabkan tekanan tu makin bertambah. So gaya hidup ni kita boleh lihatlah, paling mudah sekali gaya hidup yang tidak sihat, pemakanan yang tidak sihat, merokok, meminum minuman alkohol, dan kurangnya tidur actually benda yang paling penting sekali. Dan kat sini image diri, personality, maknanya kat sini kadang-kadang ada setengah orang tu dia nak terlampau inginkan kesempurnaan, perfectionist, boleh jadi tertekan, ataupun dia terlalu mementingkan kerjaya, workaholic, boleh jadi. Cara berfikir ni lebih kepada fikiran dia, macam mana dia fikir benda tu, menganggap benda tu yang benda mudah menjadi rumit, dan mungkin membesar-besarkan perkara yang kecil menjadi besar, macam tu. So dari segi strateginya, sebenarnya kalau untuk atasi punca tu, actually adalah fokus kepada masalah. Sebab kalau kita fokus kepada emosi, dia more kepada short term, maknanya kita jaga perasaan sendiri, tapi masalah tu masih lagi belum settle lah. Okay, so dari segi overallnya, untuk tekanan
Okey, yang bertindak balas yang dihadapi dia terhadap fizikal dan psikologi. Maknanya dua-dua. Bila luaran tu fizikal, dalaman is psikologi. Dua-dua ada memainkan peranan memberi kesan kepada uh, kata penerima, maksudnya memberi kesan kepada orang yang tertekan tersebut. Sebab tekanan is normal. Kalau tak ada tekanan, sebagai contohlah, kita buat kerja pun kita tak ada orang kata satu benda yang boleh push kita untuk buat lagi baik. Tapi tekanan tu tengok dari segi aspek yang mana, keterlaluan ataupun tidak. Dan contohlah yang boleh kita ambil kat sini, apa yang saya dapat tengok melalui pengalaman sendiri dan juga melalui bacaan, melalui pandangan kawan-kawan yang lain pun, pengurusan stres ni amat penting. Sebab kalau kita tak ada pengurusan stres yang baik, dan sudah tentu dia mungkin boleh jadi mudarat sampai ke tahap masalah kesihatan mental. So kat sini apa yang saya boleh rumuskan untuk pengurusan stres yang baik adalah kena amalkan 4A. Ini daripada English lah, maknanya avoid, alter, accept dengan adapt. Macam avoid ni kita perlu mengelak. Mengelakkan daripada benda-benda yang kita rasa boleh trigger kita punya tekanan tu untuk jadi lebih teruk. Dan mengubah, alter. Selalunya kita akan ambil anjakan paradigma di mana kita boleh ubahkan benda tu yang negatif jadi positif lah. Maknanya kita tidak, orang kata, terlampau memikirkan sangat benda yang mudah tu, kita fikirkan sangat sampai jadi rumit. Dan juga menerima. Kadang-kadang, actually kalau berlakunya masalah, contohlah pergaduhan antara dua pihak. So, masing-masing perlu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan sama-sama memaafkan dan meminta maaf. Actually, benda ni more kepada apa yang kita boleh rasa, logik dalam diri sendiri dan menyesuai, adapt. Contohlah kalau kita ada masalah, kita terlalu sempurna, perfectionist. So bila kita bergaul dengan komuniti sosial yang mungkin ada yang tidak perfectionist, mungkin ada yang separuh perfectionist. So kita kena sesuaikan dirilah supaya benda tu tak memberikan tekanan luar kepada dalam diri kita sendiri. So pentingnya untuk kita tangani tekanan tu dengan baik. Kalau tidak, dia boleh jadi tekanan yang buruk. Okay, so saya ada sediakan beberapa soalan. Yang ni kita akan tanya kepada kita punya volunteer. So tentang soalan ni, yang ni kita akan tengok untuk next video lah. Okay.